Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Delegasi Kuasa. Saya Nur Aisyah Afifah binti Nur Fizam, nombor matrik 052286, akan menerangkan berkaitan dengan konsep delegasi kuasa serta faktor delegasi kuasa. Pertama sekali, perkara penting yang perlu diketahui oleh semua ialah konsep delegasi kuasa merupakan sebahagian daripada konsep yang berada di bawah konsep desentralisasi kuasa. Namun, terdapat perbezaan di antara delegasi kuasa dan desentralisasi kuasa. Delegasi kuasa merupakan penyerahan kuasa daripada individu teratas dalam hierarki berkenaan kepada individu lain yang turut berada dalam hierarki yang sama. Delegasi kuasa bertujuan untuk menjalankan tugas-tugas bagi pihak atasan serta untuk mengambil alih tanggungjawab yang selama ini dipertanggungjawabkan kepada pegawai atasan sahaja. Walau bagaimanapun, pihak yang menjalankan delegasi masih perlu memantau hasil daripada pengagihan kuasa itu. Ini bererti pengurus atau pihak atasan perlu bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuat sama ada ianya mencapai kejayaan ataupun kegagalan. Seterusnya, saya akan menyentuh konsep delegasi kuasa menurut Tracy dan Lawson. Pertama, Tracy berpendapat bahawa delegasi kuasa ialah suatu proses pemberian tugas dan tanggungjawab kepada individu untuk membuat keputusan. Pemberian tugas dan tanggungjawab itu dijalankan oleh individu atasan kepada orang yang berada di bawah kawalannya. Orang bawahan tersebut tidak perlu merujuk dan mendapatkan kelulusan daripada pihak atasan mengenai sesuatu keputusan yang dibuat. Seterusnya, menurut Lawson, delegasi kuasa merupakan pemberian kuasa dan tugas oleh pengurus atasan kepada orang bawahannya dalam membuat keputusan ke atas tugas dan kuasa yang telah diberikan. Delegasi kuasa ini bertujuan untuk meringankan beban tugas yang dimiliki oleh pengurus berkenaan. Di samping itu, Lawson juga berpendapat bahawa delegasi kuasa penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan tugas sesebuah organisasi dan juga dalam memastikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi dapat berjalan dengan efisien dan berkesan. Seterusnya, organisasi yang mengamalkan delegasi kuasa memberikan tanggungjawab kepada pekerja bawahannya dalam meningkatkan produktiviti kerja serta melancarkan sistem pengurusan di dalam organisasi. Apa yang boleh saya simpulkan ialah delegasi kuasa bukan sahaja dapat meringankan beban tugas yang ditanggung oleh pihak atasan, malah ia juga dapat membantu organisasi untuk beroperasi atau berkhidmat dengan lebih cekap dan berkesan. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai faktor delegasi kuasa. Terdapat 6 faktor yang mendorong kepada berlakunya delegasi kuasa. Pertama, saiz organisasi, iaitu jika sesebuah organisasi semakin berkembang dan maju, maka semakin banyaklah keputusan yang perlu dibuat. Oleh itu, untuk mencapai keputusan-keputusan tersebut, organisasi akan melaksanakan pemberian kuasa kepada individu bawahan. Yang kedua, kepentingan kerja atau keputusan. Semakin penting sesuatu keputusan atau kerja, maka ia berhak diserahkan kepada pegawai bawahan. Yang ketiga, kerumitan kerja, iaitu kerja yang semakin kompleks memerlukan kepada kepakaran yang lebih, dan perkara ini dapat diselesaikan dengan berlakunya penyerahan kuasa atau tugas kepada subordinat yang berkemampuan. Yang keempat, budaya kerja organisasi, iaitu sekiranya pegawai atasan percaya dengan kemampuan subordinatnya, maka pengagihan tugas akan berlaku dengan lebih banyak dalam organisasi. Yang kelima, kualiti subordinat, iaitu dengan adanya subordinat yang berkemahiran dan berkemampuan, maka delegasi kuasa wujud dalam sesebuah organisasi. Yang terakhir ialah pencapaian hasil,
iaitu sekiranya sesebuah organisasi ingin mencapai hasil yang optimum dan terbaik dalam masa yang singkat, maka ia akan melaksanakan penyerahan kuasa dan tugas kepada pekerja bawahannya pada setiap peringkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Yusuf, nombor matrik 052297. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan kawan saya mengenai tajuk jenis-jenis delegasi dan juga delegasi parlimen. Baik, terdapat 5 jenis delegasi, iaitu delegasi umum, delegasi khusus, delegasi formal, delegasi informal dan juga delegasi lateral. Delegasi ataupun perwakilan umum bermaksud sebuah delegasi di mana orang bawahan akan diberi tanggungjawab ataupun arahan untuk melakukan pelbagai fungsi pengurusan umum seperti penempatan, arahan, perencanaan, perorganisasian dan juga pengawasan. Dalam kes ini, orang bawahan diberi tanggungjawab oleh kuasa yang mereka perolehi dari pihak atasan mereka. Hal ini dapat dilihat oleh perkara-perkara yang dilakukan oleh pekerja bawahan itu mestilah sesuai dengan kehendak syarikat. Pihak atasan juga boleh untuk menjalankan kawalan dan juga arahan seterusnya jika dianggap perlu. Contohnya ialah pekerja yang diberi kuasa untuk membantu pengurusan peribadi. Seterusnya ialah perwakilan khas ataupun delegasi khas. Delegasi ini berkaitan dengan tugas tertentu yang mesti dilakukan oleh pekerja bawahan. Contohnya, penjual yang diberi kuasa oleh majikan mereka untuk memungut pembayaran daripada para penghutang. Kemudian ialah delegasi formal. Delegasi formal bermaksud perwakilan yang dijalankan berdasarkan struktur organisasi yang berlaku di dalam syarikat. Delegasi ini dianggap paling berkesan kerana orang bawahan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan apa yang diminta oleh orang atasan mereka. Contohnya ialah pengurus pengeluaran yang mempunyai kuasa untuk meningkatkan pengeluaran barang atau perkhidmatannya. Bermaksud, pengurus pengeluaran ini berhak untuk mengarahkan pekerjanya bekerja lebih masa ataupun bekerja lebih keras untuk meningkatkan pengeluaran dan juga sebaliknya. Delegasi tidak formal ataupun perwakilan tidak rasmi ini merupakan perwakilan yang dilakukan oleh orang bawahan tanpa ada arahan khusus yang diberikan oleh orang atasan mereka, kerana mereka merasa mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya ialah seorang pekerja bawahan yang membaiki komputer syarikat yang rosak tanpa ada sebarang arahan daripada pihak atasannya, sebab dia merasa yakin dia mampu untuk membaiki komputer tersebut. Akhir sekali ialah delegasi lateral. Delegasi lateral adalah perwakilan di mana pihak yang menerima arahan ataupun kuasa diminta untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan bantuan sejumlah orang. Contoh yang mudah ialah pengurus besar bahagian penjualan yang meminta pengurus jualan untuk menyediakan kumpulan data penjualan. Dalam kes ini, pengurus penjualan kemudiannya akan meminta pertolongan dari pengurus peribadi ataupun pekerja di bahagian data agar dapat memperoleh data lengkap yang mencukupi. Beralih kepada slide seterusnya, delegasi parlimen atau delegasi kongres adalah lawatan rasmi di luar negara oleh ahli parlimen atau ahli badan perundangan. Perkara penting yang perlu dilakukan untuk menjadualkan delegasi parlimen ialah seorang ahli mesti memohon kepada pengurusi jawatan kuasa yang berkaitan yang kemudiannya akan menghubungi pelbagai agensi yang bersesuaian bagi memohon dana dan juga sokongan untuk melaksanakan perjalanan tersebut. Pelbagai parlimen dan badan perundangan mengekalkan kumpulan formal atau tidak formal seperti kaukus kongres dan kumpulan parlimen semua pihak yang mengekalkan delegasi tetap ke negara-negara terpilih dan dari negara-negara terpilih. Parlimen Eropah juga mengekalkan sistem delegasi rasmi untuk mesyuarat tetap dengan parlimen di peringkat nasional dan juga multinasional. Delegasi parlimen ini dibentuk bertujuan untuk mencapai perpaduan, melaksanakan perundingan, penyelidikan dan juga penyiasatan. Akan tetapi, mereka ada kalanya menjadi sumber kontroversi dan juga kritikan apabila dilihat sebagai junkets ataupun dilihat hanya pergi untuk bersukaria.
sahaja. Sekian sahaja pembentangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Safika Binti Syamsul, nombor matrik 052290. Hari ini saya akan menerangkan tajuk kelebihan dan kelemahan delegasi kuasa. Antara kelebihan delegasi kuasa yang telah digariskan oleh para sarjana seperti Yap dan Pin 1999, Lawson 2007 dan Shafriz dan Aida 2012. Pertama ialah untuk meningkatkan pembuatan keputusan, memperkasakan kualiti kerja pekerja bawahan dan memberi peluang kepada pekerja bawahan meningkatkan kemahiran kepimpinan melalui penlibatan mereka di dalam pentadbiran. Hal ini kerana di dalam sesebuah organisasi, delegasi kuasa dilihat sebagai peningkatan kecekapan dalam sistem pentadbiran. Yang kedua, kelebihan delegasi kuasa ialah dapat mengurangkan beban tugas pihak atasan. Hal ini dilihat kerana keadaan ini membolehkan pihak atasan merangka serta melaksanakan tindakan lain yang dapat diaplikasi bagi meningkatkan lagi keberkesanan organisasi. Bukan itu saja, pengamalan delegasi kuasa juga dapat meningkatkan potensi individu dalam sesebuah organisasi yang mempunyai banyak bahagian dan peringkat. Ini kerana melalui delegasi kuasa, kaki tangan bawahan diberikan kepercayaan oleh kaki tangan atasan untuk melaksanakan sendiri dasar-dasar organisasi tersebut, sekaligus membangkitkan semangat mereka untuk bekerja secara bersungguh-sungguh bagi memastikan kejayaan organisasi tersebut. Oleh itu, pengurus atasan perlulah meletakkan kepercayaan kepada kemahiran dan pengetahuan kepada kaki tangan bawahannya. Hal ini kerana setiap orang atau kaki tangan bawahan tersebut mempunyai peluang untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya berinovasi untuk kebaikan organisasinya itu sendiri. Kelebihan delegasi yang ketiga ialah dapat meningkatkan keberkesanan organisasi, memperbaiki prestasi dan mencapai tahap produktiviti yang lebih tinggi. Dengan ini, halangan-halangan prosedur, arahan tetap dan peraturan yang melambatkan kerja kaki tangan tersebut dapat dikurangkan. Delegasi kuasa bukan sahaja mempunyai kelebihannya, tetapi delegasi kuasa juga mempunyai kelemahannya. Antara kelemahan delegasi kuasa yang pertama ialah menyebabkan berlakunya salah guna kuasa dan juga rasuah. Hal ini boleh terjadi kerana apabila kuasa untuk meluluskan dan membuat keputusan telah diturunkan kepada individu tertentu di dalam sesebuah organisasi tersebut, maka seseorang individu yang diberikan kuasa untuk meluluskan dan membuat keputusan tersebut di dalam sesuatu organisasi boleh menyebabkan berlakunya salah guna kuasa. Selain itu, kelemahan delegasi kuasa yang kedua ialah boleh menyebabkan berlakunya kerana birokrasi di dalam pelaksanaan tugas dan peranan organisasi. Dan akhir sekali, delegasi kuasa boleh menyebabkan kewujudan ketidakseragaman keputusan di pihak yang diwakilkan. Hal ini kerana penurunan kuasa kepada pegawai di peringkat jabatan yang lebih kecil boleh menyebabkan keputusan yang diambil adalah mengikuti budi bicara individu yang diwakilkan sahaja. Maka, perkara ini semakin menjadi kekangan terhadap keberkesanan delegasi kuasa apabila jabatan yang diwakilkan tersebut terletak di kawasan yang sukar dijangkau oleh individu atasan yang lain dan jauh dari ibu pejabat, sebabkan pemantauan dari pihak atasan sukar untuk dilakukan. Dan ini, ketidakseragaman boleh menyebabkan kekeliruan terhadap pihak atasan dan seterusnya dapat memperlihatkan kelemahan dalam sistem pentadbirannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Aliyah binti Muhammad Yunus, nombor matrik 052310. Saya akan menerangkan berkenaan dengan penugasan kerja. Definisi penugasan adalah suatu proses di mana seorang ketua atau pengurus memberi hak atau menyerahkan kuasa dan tanggungjawab kepada orang bawahannya untuk menjalankan tugas bagi pihaknya. Prinsip penugasan terbahagi kepada 3 iaitu tanggungjawab, kebertanggungjawapan serta kuasa dan autoriti. Tanggungjawab merupakan kewajipan seseorang individu untuk melaksanakan tugas yang telah diserahkan dengan sempurna. Selain itu, kebertanggungjawapan merupakan setiap pengurus dan pekerja mestilah bertanggungjawab terhadap hasil kerja yang telah dibuat. Tanggungjawab yang telah diserahkan merupakan tanggungan pengurus atau pekerja untuk dilaksanakan. Akhir sekali, kuasa dan autoriti. Autoriti ialah hak atau kebenaran seseorang pengurus mengambil sesuatu keputusan dan mengambil tindakan untuk menjalankan tugas yang telah diserahkan. Ia juga adalah kuasa yang membolehkan pengurus mengarah dan menurunkan kuasa kepada staf bawahannya. Antara punca kuasa adalah kuasa ganjaran atau penghargaan. Keupayaan seseorang individu untuk memberikan penghargaan ataupun ganjaran kepada orang lain yang telah melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan sempurna. Selain itu, kuasa hukuman atau dendaan. Keupayaan mengenakan hukuman dan mendenda seseorang kerana tidak memenuhi keperluan, kehendak atau perintah. Kuasa ini penting bagi memastikan prestasi dikekalkan juga mewujudkan keseragaman arahan. Akhir sekali, kuasa kepakaran. Apabila seseorang ketua mempunyai pengetahuan luas mengenai satu-satu perkara atau bidang dan memiliki kemahiran yang tidak ada pada orang lain. Halangan kepada penugasan kerja. Halangan ini berpunca dari 2 pihak iaitu pengurus dan pekerja. Halangan daripada pengurus adalah disebabkan oleh pengurus yang enggan melepaskan hak memerintah dan enggan memberi kuasa kepada pekerja. Ini adalah disebabkan oleh pengurus merasakan mereka dapat melaksanakan semua kerja tersebut dan dapat melaksanakan lebih baik daripada para pekerja. Pengurus juga menganggap pekerja-pekerja tidak mempunyai kebolehan. Selain itu, halangan daripada pihak pekerja yang enggan menerima tanggungjawab. Ini adalah disebabkan oleh pekerja merasakan tiada insentif yang diberikan terhadap kerja-kerja yang akan dibuat. Pekerja memerlukan penghargaan dan insentif kewangan bagi setiap tugas yang akan mereka lakukan kerana tugas yang dilaksanakan memerlukan masa, tenaga dan tekanan yang perlu mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aitika binti Adnan, nombor matrik 052275. Saya akan menyambung pada bahagian perbezaan desentralisasi dan delegasi. Okey, poin yang pertama, desentralisasi kuasa tempatan merupakan penyerahan kuasa pembuatan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berada di bawah hierarki berkenaan. Uraian di sini, desentralisasi ini adalah pemindahan kuasa dan tanggungjawab daripada kerajaan pusat kepada pihak berkuasa tempatan bagi membolehkan sistem pentadbiran dinikmati oleh semua. Kuasa ini dibahagikan untuk dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sehingga ke peringkat yang lebih rendah. Poin yang kedua daripada perbezaan desentralisasi ini adalah yang pertama, membahagikan tanggungjawab dan fungsi tugas dengan jelas, mempercepatkan proses pembuatan keputusan, kurangnya interaksi antara hierarki pentadbiran, mementingkan hierarki berbanding organisasi, pembangunan potensi diri terhad dalam kalangan kaki tangan awam. Saya akan menerangkan secara terperinci 3 poin daripada desentralisasi ini.
Baik. Yang pertama, desentralisasi kuasa membahagikan tanggungjawab dan fungsi tugas setiap jabatan dengan jelas. Oleh itu, tidak wujud kecelaruan dalam pembahagian tugas dan fungsi kementerian dan jabatan masing-masing. Sebagai contoh, Kementerian Pengangkutan akan mengurus tadbir hal berkaitan dengan kemudahan pengangkutan yang melibatkan aspek keselamatan jalan raya, kenderaan dan sebagainya. Kerana kementerian tersebut dianggotai oleh pegawai dan pakar dalam bidang berkenaan. Selain itu, amalan desentralisasi kuasa dalam organisasi juga dapat mempercepatkan proses pembuatan keputusan. Ini kerana jika keputusan perlu ditentukan oleh hierarki teratas dalam sesebuah organisasi, ini tentunya memakan masa yang lama selain timbulnya masalah red tape di setiap peringkat pentadbiran. Misalnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di peringkat hierarki teratas menyerahkan kuasa kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di peringkat negeri untuk membuat keputusan berkaitan dengan masalah-masalah pentadbiran setempat. Seterusnya, pada bahagian delegasi pula, perbezaan antara desentralisasi dan delegasi. Delegasi kuasa pula adalah penyerahan kuasa daripada individu teratas dalam hierarki berkenaan kepada individu yang lain, iaitu yang turut berada di dalam hierarki yang sama. Delegasi kuasa ialah suatu proses pemberian tugas dan tanggungjawab untuk membuat keputusan kepada individu yang merujuk kepada individu atasan, kepada orang yang berada di bawah kawalannya tanpa perlu merujuk dan mendapat kelulusan daripada pihak atasan. Poin yang terdapat antara perbezaan desentralisasi dan delegasi adalah: yang pertama, memberi peluang kepada pekerja bawahan meningkatkan kemahiran kepimpinan. Yang kedua, meningkatkan kecekapan dalam sistem pentadbiran, meningkatkan keberkesanan organisasi, salah guna kuasa dan rasuah, berlaku masalah birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan peranan organisasi, ketidakseragaman di pihak yang diwakilkan. Saya akan menerangkan secara terperinci 3 poin daripada perbezaan tersebut. Baik, yang pertama, delegasi kuasa juga dapat meningkatkan potensi individu dalam sesebuah organisasi yang mempunyai banyak bahagian dan peringkat. Ini kerana melalui delegasi kuasa, kaki tangan bawahan diberi kepercayaan untuk melaksanakan sendiri dasar-dasar organisasi, sekaligus membangkitkan semangat mereka untuk bekerja secara bersungguh-sungguh bagi memastikan kejayaan organisasi. Oleh itu, pengurus atasan perlulah meletakkan kepercayaan pada kemahiran dan pengetahuan kaki tangannya. Di samping itu, delegasi kuasa juga dapat meningkatkan keberkesanan organisasi, memperbaiki prestasi dan mencapai tahap produktiviti yang lebih tinggi kerana halangan-halangan prosedur, arahan tetap dan peraturan yang melambatkan kerja kaki tangan dapat dikurangkan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.